Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Untuk hari ini, kita masuk kepada tajuk Reka Bentuk Makanan, di mana anda boleh rujuk buku teks muka surat 68. Kita tengok kat sini, gambar di sini. Beberapa jenis makanan yang telah dibentukkan dengan cantik sekali. Yang pertama sekali kita akan tengok apa itu maksud reka bentuk makanan. Tengok istilah dia, reka bentuk makanan. Yang ini, reka bentuk makanan, dia bermaksud menghasilkan makanan secara hiasan atau ukiran. Iaitu dia menghasilkan makanan secara hiasan atau ukiran. Itu maksud reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan bermaksud menghasilkan makanan secara hiasan atau ukiran. Mari kita tengok di sini beberapa jenis reka bentuk makanan yang terdapat di sekeliling kita. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis makanan yang boleh direka bentuk. Jenis-jenis makanan yang boleh dihias dan diukir. Yang pertama sekali kita tengok, ini adalah buah-buahan. Tengok ini buah apa ni? Ini adalah buah avocado. Ini avocado. Dan yang ini buah tembikai. Tengok dia hias dengan cantik sekali, berbunga-bunga. Kemudian juga jenis sayur-sayuran. Sayur-sayuran pun boleh dihias dan diukir. Contoh yang ini brokoli. Ini adalah tomato. Diukir dalam supaya ianya berbentuk seperti bunga yang cantik. Kemudian kita tengok pula produk bakery. Produk bakery contohnya roti, kek dan sebagainya. Itu adalah produk bakery. Seperti yang ini, cupcake, roti, kek itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sekarang ni pun banyak produk-produk bakery yang cantik-cantik. Contohnya macam kek hari jadi. Kek hari jadi yang biasa awak sambut hari jadi, mak awak atau ayah awak akan beli kek yang cantik-cantik. Itu adalah reka bentuk makanan. Makanan yang dihias ataupun diukir. Kemudian produk lain yang boleh dibuat reka bentuk, yang boleh direka bentuk adalah produk bijirin, juga konveksi. Itu seperti coklat, minuman coklat dan sebagainya. Di sini ditunjukkan ada 5 jenis makanan yang boleh, yang biasa kita jumpa, yang telah direka bentuk, yang telah dihias ataupun diukir, iaitu buah-buahan, sayur-sayuran, produk bakery, bijirin dan konveksi. Untuk seterusnya kita tengok kepentingan reka bentuk makanan. Mengapa reka bentuk makanan ni penting? Mengapa makanan ni perlu diukir supaya dia cantik, diukir, dihias supaya ianya kelihatan cantik? Apakah kepentingannya? Kita tengok yang pertama. Yang pertama, sebabnya adalah ianya untuk mengikut trend semasa. Trend semasa zaman sekarang. Zaman sekarang kalau tengok kek-kek dia semua cantik-cantik, tak makan pun, nak makan pun rasa sayang. Dia tak sama macam zaman saya kecil-kecil dulu. Dulu biasa je, tapi sekarang semua dah dihiasi dengan cantik dan berwarna-warni. Kemudian yang kedua, pentingnya reka bentuk makanan ni adalah dia memberikan pilihan kepada pengguna. Jadi pengguna dia akan ada banyak pilihan.
Mungkin ada pengguna itu kita sendirilah. Mungkin dia minat dengan bunga-bunga, jadi dia akan beli produk makanan yang dihias seperti bunga-bunga cantik. Mungkin ada pengguna yang suka produk makanan dia yang dihias seperti kenderaan. Dia akan suka, dia akan beli kenderaan. Maksudnya pilihan tu ada banyak, pelbagai pilihan. Jadi dia memberi kita pilihan untuk dapatkan yang mana satu yang kita suka. Kemudian yang ketiga, dia memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu. Jadi dia memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Macam kita ni sebenarnya, kita ni sebagai pengguna, kita suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi pentingnya reka bentuk makanan ni. Jadi orang akan mereka bentuk pelbagai bentuk. Kadang reka bentuk yang pelik-pelik. Jadi ada pengguna yang suka mencuba produk-produk yang baru. Contohnya macam ni, lemang yang berinti. Sebelum ni tak ada. Ni ada contoh kat sini, lemang yang berinti. Ini reka bentuk makanan yang baru. Jadi ada pengguna dia bila tengok dia, sebelum ni tak pernah makan, dia nak cuba yang baru. Baik, kemudian yang keempat, dia meningkatkan nilai komersial. Apa maksud meningkatkan nilai komersial? Meningkatkan nilai komersial ni, dengan hiasan yang cantik ni, dia boleh meningkatkan dia punya, boleh meningkatkan harga dia. Kalau kita tengok kat sini, yang ini cuma apa dia, cuma krim, mungkin ada krim, aiskrim, lepas tu dia buat roti. Di mana kos dia murah saja nak buat, tapi dengan reka bentuk begini yang cantik ni, dia boleh meningkatkan nilai komersial. Katakanlah kos nak buat untuk satu bekas yang ini, pencuci mulut ni, bekas ni, mungkin kos dia cuma RM2. Jadi bila dia hias dengan cantik, nilai komersial akan meningkat. Boleh dijual dengan harga mungkin RM8 ke RM10. Itu dia. Sebab apa? Sebab reka bentuk. Kemudian yang kelima, yang terakhir sekali, apa kepentingan reka bentuk makanan? Dia sebenarnya adalah dia memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Macam kita di Malaysia ni, ada pelbagai kaum. Kalau kita tengok kuyang ini, rasa kuyang ni untuk kaum apa biasanya yang buat? Ini biasanya kaum Melayu. Kalau yang ini kaum Cina. Kalau kaum India pun ada, dan kaum-kaum lain yang di Malaysia, di mana dia memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Baik, kita habis pelajaran kita pada hari ini mengenai reka bentuk makanan. Jadi pada hari ini tugasan awak, saya nak awak buat tiga perkara di sini, tulis dalam buku. Yang pertama, nyatakan maksud reka bentuk makanan. Kita dah belajar tadi. Kemudian salin soalan ni, kemudian buat jawapan bawah dia. Nombor 2, apakah jenis makanan yang sesuai untuk direka bentuk? Ada berapa tadi? Ada 5 tadi. Kemudian senaraikan kepentingan reka bentuk makanan. Mengapa reka bentuk makanan ni, mengapa makanan ni perlu dihias dengan cantik. Jadi buat ketiga-tiganya. Baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi untuk kelas berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.